Oleh sebab rang undang-undang ini perlu dan mustahak diluluskan pada hari ini juga, saya mencadangkan di bawah Peraturan Tetap 78 supaya ditangguhkan Peraturan Tetap 48 dan 53 bagi membolehkan rang undang-undang ini dibacakan pada semua peringkat dan seterusnya diluluskan. Tuan Speaker, saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat yang setuju dengan cadangan ini sila kata ya. Ahli-ahli yang berhormat yang tidak bersetuju sila kata tidak. Dipersetujui. Tuan Speaker dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, tujuan rang undang-undang ini ialah untuk pengeluaran sejumlah wang tidak melebihi RM2,519,044.42 daripada kumpulan wang disatukan negeri untuk perkhidmatan bagi tahun 2015 adalah dibenarkan dan jumlah wang itu diperuntukkan bagi maksud yang dinyatakan dalam jadual. Syukur Alhamdulillah, dan kita menyatakan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, maka saya dapat bersama-sama yang berhormat ahli-ahli Dewan Negeri menyertai mesyuarat ketiga, penggal kedua Persidangan Dewan Negeri Selangor ke-13 tahun 2014 demi menyuarakan hasrat dan aspirasi rakyat negeri Selangor dalam rangka dasar pembangunan yang berkualiti, quality growth, dan mendukung program peduli rakyat. Marilah bersama menggalas amanah kepimpinan yang amat berat demi menyahut harapan umat. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan bimbingan untuk melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya. Kerajaan negeri tuntas untuk menjadikan prinsip keadilan sosial sebagai teras dalam amalan pentadbiran, menginsafi kemakmukan dan kerencaman masyarakat serta cabaran baru pada hari ini. Kita mahu seluruh rakyat Selangor disantuni dan dipelihara kepentingannya dengan penuh tanggungjawab tanpa mengira ras, agama, faham politik dan gender. 38 hari lagi kita akan memasuki tahun ke-15 abad ke-21. Pelbagai petunjuk memperkukuhkan pendapat dan ramalan bahawa abad ini adalah milik Asia. Kini 4 bilion mewakili 60% dari penduduk dunia berada di Asia. Setelah selama 300 tahun Eropah dan Amerika Utara mendominasi ekonomi dunia, dalam abad ke-21 ini anjakan dan transformasi raksasa sedang berlaku yang akan menjadikan Asia paksi kepada kegiatan ekonomi dunia. Hanya beberapa tahun sahaja lagi, China akan mengatasi Amerika Syarikat sebagai ekonomi terbesar di dunia. Kerancakan ekonomi India, Asia Timur dan Asia Tenggara akan menyertai China melahirkan jumlah penduduk kelas menengah yang melebihi keseluruhan penduduk Eropah dan Amerika Utara. Justru itu, dalam dekad yang akan datang, kemakmuran dunia akan bergantung kepada kesihatan dan kedinamikan ekonomi Asia. Sekiranya Asia bersin, maka seluruh dunia akan demam. Sebagai sebahagian dari Asia, kita tentu berbangga dengan kedatangan abad Asia. Ia memberikan kita keyakinan baru. Namun, kita jangan dijangkiti dengan keangkuhan seperti yang berlaku pada kuasa Eropah di abad Eropah dan pada kuasa Amerika Syarikat di abad Amerika. Kita perlu belajar dari nilai, pengalaman
sains dan teknologi mereka, nilai murni Asia dan ajaran agama perlu kita rangkul dalam mengemudi ekonomi pasaran, politik demokrasi dan kebudayaan yang kosmopolitan. Nilai murni dan agama tidak melarang manusia sebagai individu dan masyarakat untuk mengejar harta dan kekayaan, selagi kegiatan tersebut tidak mendobrak atau melanggari batasan moral dan agama. Dalam ketakjuban ekonomi Asia, terkandung aspek yang menimbulkan kegusaran moral, khususnya kesenjangan pendapatan yang menjolok mata. Melalui bukunya yang amat berpengaruh, Capital in the 21st Century, Thomas Piketty telah membawa isu kesenjangan pendapatan ke tengah panggung wacana ekonomi dunia, sebagaimana filsuf John Rawls meletakkan distributive justice, keadilan dalam pengagihan, di tengah-tengah falsafah politik. Piketty menegaskan bahawa kesenjangan pendapatan merupakan cabaran dan bahaya terbesar kepada demokrasi abad ke-21. Bertolak dari kesedaran moral, roh agama, renungan filsuf dan kajian ekonomi, adalah penting bagi kita memiliki gagasan pembangunan yang bertujuan untuk menjamin kesinambungan perkembangan ekonomi yang dinamis, penciptaan kekayaan, tetapi diseimbangkan dengan tuntutan keadilan sosial melalui keadilan dalam pengagihan. Peri penting kesihatan ekonomi Asia terkelihatan dalam senario ekonomi dunia semasa yang masih bergelut dan belum pulih sepenuhnya dari kesan krisis keuangan yang bermula di Amerika Syarikat dalam tahun 2007. Oktober lalu, Tabung Keuangan Antarabangsa mengunjurkan ekonomi dunia berkembang hanya pada kadar 3.3%. Dalam tahun 2014, merosot sebanyak 0.4% dari unjuran yang dibuat 6 bulan sebelumnya. IMF juga memberikan peringatan, kebanyakan negara tidak akan mencapai paras pertumbuhan yang pernah dicatatkan sebelum dilanda krisis keuangan. Sementara itu, Bank Dunia meramalkan ekonomi rantau Asia Timur dan Pasifik akan mengalami penyesuaian akibat pertumbuhan ekonomi dunia yang lemah dan kadar pertumbuhan yang menyederhana di China dan krisis politik di Thailand. Bagi tahun 2015, IMF mengunjurkan ekonomi global akan tumbuh pada kadar 3.8%, berikutan kerancakan ekonomi di Amerika Syarikat, Eropah dan ASEAN. IMF juga menganggarkan kenaikan pertumbuhan ekonomi di kalangan negara-negara ASEAN dari 4.7% kepada 5.4%. Namun, terdapat pakar ekonomi yang meramalkan ekonomi global pada tahun depan akan tumbuh pada kadar yang sedikit rendah dari yang diramalkan sekarang. Ini adalah kerana beberapa negara Eurozone berada dalam keadaan statik dan beberapa negara menuju ke arah kemelesetan. Di Asia, Jepun mengalami kemelesetan dalam suku ketiga tahun ini, dengan KDNK mengucup pada kadar 1.6% berbanding dengan pertumbuhan sebanyak 2.2% yang diramalkan. Berdasarkan senario antarabangsa, ekonomi Malaysia dalam tahun 2014 tumbuh pada kadar 5.5%. Kadar pertumbuhan ini adalah membanggakan berbanding negara-negara ASEAN dan negara Asia Timur yang ekonominya cemerlang seperti Korea Selatan yang tumbuh dalam lingkungan 3% sahaja. Namun, kesegaran ekonomi Malaysia dicacatkan oleh jurang pendapatan yang semakin melebar. Peningkatan Gini Coefficient di Malaysia membuktikan Putrajaya
gagal memberi fokus secukupnya dalam usaha mencapai keadilan sosial dan keadilan dalam pengagihan. Mengambil kira faktor ini, Selangor akan melaksanakan dasar ekonomi yang bersifat pembangunan atau developmental. Falsafah ekonomi Selangor adalah berteraskan pertumbuhan yang berkualiti, peningkatan mutu kehidupan dan merangsang kreativiti dan inovasi. Pagi ini, buat julung kalinya, saya membentangkan Belanjawan Negeri Selangor dengan bertemakan pembangunan berkualiti, rakyat dipeduli. Kedudukan keuangan Kerajaan Negeri Selangor terus mantap. Kumpulan wang disatukan pada 19 November 2014 berjumlah 3.31 bilion ringgit. Jumlah tersebut terdiri daripada aset berbentuk wang tunai 108.68 juta ringgit dan pelaburan sejumlah 3.2 bilion ringgit. Kumpulan wang disatukan meningkat sebanyak 400.8 juta ringgit kepada 3.307 bilion ringgit, iaitu 13.78% berbanding 2.907 bilion ringgit pada tahun 2013. Kutipan hasil negeri Selangor bagi tahun 2015 dianggarkan meningkat 6.49% kepada 1.97 bilion ringgit berbanding 1.85 bilion ringgit pada tahun 2014. Berdasarkan kedudukan keuangan negeri yang kukuh dan meyakinkan, maka kerajaan negeri mencadangkan agar anggaran perbelanjaan 2015 berjumlah 2,422,500,000 ringgit bagi melaksanakan semua rancangan pembangunan kerajaan, khususnya program kesejahteraan rakyat. Daripada jumlah tersebut, 1,288,530,000 ringgit atau 53.19% adalah bagi peruntukan perbelanjaan mengurus dan 1,133,970,000 ringgit atau 46.81% bagi perbelanjaan pembangunan. Di bawah peruntukan mengurus, 385 juta ringgit adalah bagi emolumen dan 443.5 juta ringgit disediakan bagi perkhidmatan dan bekalan. Manakala 17.6 juta ringgit diperuntukkan kepada pembelian aset, sejumlah 426.5 juta ringgit disediakan untuk pemberian dan kenaan bayaran tetap dan 16 juta ringgit untuk perbelanjaan lain. Bagi peruntukan pembangunan pula, sejumlah 277.3 juta ringgit diperuntukkan bagi program-program merakyatkan ekonomi Selangor dan 106.6 juta ringgit disediakan bagi perkhidmatan masyarakat, pembangunan luar bandar, sektor perbandaran dan pembangunan usahawan. Seterusnya, 100.2 juta ringgit diperuntukkan bagi pembangunan sosial termasuk pendidikan, perumahan, pembangunan belia dan sukan dan pembangunan insan. Sejumlah 48.9 juta ringgit akan diperuntukkan bagi pembangunan khas negeri dan 44.4 juta ringgit bagi pengambilan balik tanah. Bagi pentadbiran awam, sejumlah 33.8 juta ringgit diperuntukkan, manakala bagi pembangunan adat Melayu dan warisan serta pelancongan